Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 2. So, topik kita pada hari ini, saya akan terangkan berkaitan dengan tajuk jauhkan diri. Okey, so objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, kamu semua akan dapat yang pertama, menyatakan bahan ketagihan iaitu tembakau, alkohol dan dadah. Yang kedua, menjelaskan bahaya pengambilan tembakau, alkohol dan dadah terhadap kesihatan diri serta orang lain. Dan yang ketiga, menilai kepentingan kemahiran berkata tidak kepada bahan ketagihan iaitu tembakau, alkohol dan dadah. Okey, sebelum tu kamu semua boleh buka buku teks. Okey, muka surat 73 sehingga muka surat 75 bagi topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey. So, yang pertama sekali, Ustazah nak terangkan apakah maksud tembakau, alkohol dan dadah. Kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, tembakau. Apakah yang dimaksudkan dengan tembakau? Okey, tembakau adalah hasil tanaman yang menyebabkan ketagihan. Okey, biasanya tembakau ini dihisap, dikunyah atau dihirup. Itu adalah maksud tembakau. Okey, seterusnya. Okey, alkohol pula adalah minuman keras yang memabukkan dan menyebabkan khayal jika diminum. Okey. So, maksud yang ketiga iaitu dadah. Okey, pernah dengar kan dadah kan? So, apakah maksud dadah? Okey, dadah adalah bahan kimia yang menyebabkan khayal dan ketagihan. Okey, biasanya dadah ini dimasukkan ke dalam badan secara disuntik, dihisap atau dimakan. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, tembakau tadi hasil tanaman yang menyebabkan ketagihan. Okey, jenis-jenis tembakau ada 4. Okey, dalam buku teks kamu ada 4. Yang pertama adalah rokok. Siapa yang tak kenal rokok? Ini adalah gambar rokok. Okey, yang kedua cerut. Okey, cerut. Okey. Yang ketiga adalah rokok pipe. Dan yang terakhir adalah shisha. Okey, ini adalah tembakau, jenis-jenis tembakau yang terdapat di dalam buku teks kamu. Tapi sebenarnya banyak lagi jenis-jenis tembakau yang berada di luar sana. Okey, seperti vape, pot dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada alkohol. Alkohol tadi minuman keras yang memabukkan dan menyebabkan khayal. Okey, so apakah jenis-jenisnya? Okey, jenis-jenisnya adalah bir, arak, wine, brandy dan whisky. So, ini adalah contohnya. Okey, contoh lain terdapat juga ada champagne, vodka dan sebagainya. Okey, so minuman-minuman ini, bila kita minum, kita boleh khayal. Okey, tak sedarkan diri, tak tahu apa yang kita lakukan. Okey, so yang terakhir dadah. Okey, dadah tadi tu bahan kimia yang menyebabkan khayal dan ketagihan. Okey, jenis-jenis dadah, ni antara dia heroin, morfin dan ganja. Okey, ataupun lain tu adalah pil kuda, dan sebagainya. Banyaklah lagi. Okey, biasanya dadah ni dalam bentuk serbuk, dalam bentuk cecair yang perlu disuntik ataupun pil. Okey, dan sebagainya. Okey. So, kita lihat pula apakah bahaya ketiga-tiga
perkara tadi terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Kita lihat dulu apakah bahaya tembakau kepada diri sendiri. Okey, yang pertama, tembakau rokok, shisha yang tadi tu, yang pertama dia akan menyebabkan kita terkena penyakit jantung. Siapa yang hisap rokok ke dia akan terkena penyakit jantung. Berkemungkinan juga dia akan terkena penyakit stroke, kanser paru-paru dan yang penting dia akan membazirkan wang. Itu pada diri sendiri. Kan? Tapi bila orang kita yang tak rokok pun boleh terkena tempias. Kenapa? Sebab asap rokok tu kan busuk. So, dia akan mengganggu. Selain itu, kita yang tak merokok tapi kita yang menyedut asap rokok juga boleh terkena kanser paru-paru. So, betapa bahayanya tembakau ini, rokok yang tadi tu kepada diri orang yang merokok dan orang yang sekitarnya walaupun kita tidak merokok. Seterusnya kita pergi kepada bahaya alkohol. Alkohol tadi arak yang memabukkan. Kita tengok apakah bahaya pada diri sendiri. Maksudnya siapa yang minum alkohol. Yang pertama, memabukkan. Yang kedua, boleh berlakunya kerosakan otak. Yang ketiga, jantung berdegup lebih kencang dan juga boleh berlakunya kerosakan usus. Itu pada siapa yang minum alkohol. Tetapi apa yang akan berlaku kepada orang lain? Orang yang tak minum. Iaitu bau yang tidak menyenangkan. Biasanya alkohol ni bau dia agak busuk, masam sebab dia antaranya adalah anggur yang diperam, benda-benda yang diperam lama. So, bau dia agak busuk dan tidak menyenangkan. Itu adalah bahaya alkohol. Yang terakhir kita lihat pula bahaya dadah. Dadah tadi benda yang boleh menghayalkan. Apakah bahaya dadah terhadap orang yang menyalahgunakan dadah? Yang pertama, ketagihan. Yang kedua, menjadi kurus. Kering. Kadang-kadang kurus kering. Dah tinggal rangka pun ada. Dan yang ketiga, tidak bertanggungjawab. Biasanya orang isap dadah ni, dia dah tak sedar diri. Bukan tak sedar diri. Dia macam tak sedar apa yang dilakukan. So, dia tidak akan bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Dan dia juga boleh membawa maut sekiranya dadah yang diambil itu berlebihan. Apakah pula bahaya dadah terhadap orang lain? Kalau kita tak hisap dadah, dia tak ada efek kepada kesihatan kita. Tapi dia boleh memberikan bebanan kepada keluarga ataupun orang sekitar dia bebanan. Sebab kena jaga dan kena uruskan orang yang hisap dadah, penagih dadah ni kan. So, contoh situasi. Jika tengok situasi yang pertama. Adik pernah merokok. Tidak, rokok membahayakan kesihatan. Kita kena biasakan diri untuk mengatakan tidak pada situasi yang tidak bagus. Contohnya kalau ada orang ajak merokok ke, ada orang ajak minum alkohol, minum arak ataupun suruh orang ambil dadah ke. Apa yang penting? Jawapan kita mestilah tidak. Contoh, kalau ada orang ajak minum arak, kita mesti cakap tidak. Sebab apa? Arak itu boleh memudaratkan kesihatan. Kalau orang ajak ambil dadah, jawapan kita juga adalah tidak. Sebab dadah ni boleh membawa maut. Saya bagi satu situasi. Katakan tidak. Amalkan gaya hidup sihat tanpa tembakau, alkohol dan dadah.
Okey, kita lihat situasi yang pertama. Okey. Okey, ada seorang kawan, dia ajak kawan dia yang lain. Okey, dia ajak mau cuba pil ini. Mungkin pil kuda lah. Pil kuda kategori dadah. So, jawapan kita adalah, mestilah kena jawab tidak. Kenapa tidak? Kerana dadah membawa maut. Pil kan kategori dadah. So, dadah boleh membawa maut. Okey, lihat situasi yang kedua. Okey. Okey, jom masuk. Dia ajak masuk. Masuk ke mana? Tengok dia ajak masuk ke kedai. Ke kedai apa? Kedai minuman keras. Minuman keras tadi adalah alkohol. So, jawapan kita apa kalau orang ajak kita masuk kedai alkohol? So, jawapan kita mestilah tidak. Okey, atas alasan kerana apa? Kerana alkohol boleh memudaratkan kesihatan. Dan lihat pula situasi yang ketiga. Okey, kita kongsi duit. Kongsi duit tak ada masalah. Tengok dia nak kongsi beli apa? Kita kongsi duit beli rokok. Boleh ke kita hisap rokok? Okey, jawapannya mestilah tidak. Alasan dia apa? Kerana rokok membahayakan kesihatan. So, saya harap kalau ada di kalangan kita, keluarga kita, kawan-kawan kita yang ajak kita buat benda-benda yang tak elok ataupun terlibat dalam alkohol, dadah dan tembakau tadi, kita haruslah berani mengatakan tidak. Okey, kerana dia akan memberikan kemudaratan kepada diri dan keluarga. Okey, so sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya harap awak boleh faham. Okey, kenapa kita perlu jauhi tembakau, alkohol dan dadah dan kesannya kepada diri kita dan terhadap orang lain. So, terima kasih. Sampai jumpa untuk sesi pembelajaran yang seterusnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.